Isu human governance ni merupakan satu isu yang sejak akhir-akhir ini menjadi, kita orang tu menjadi teras perbincangan dalam pengurusan korporat. Mereka menekankan soal human governance sebab dalam pengurusan korporat ataupun pengurusan organisasi sejak di zaman yang mutakhir ini kadang-kadang dia terlupa isu pokok dalam organisasi itu ialah isu manusia. Jadi bila isu manusia itu diketepikan, dia terlalu menekankan kepada prosedur dan sistem, akhirnya dia terlupa bahawa isu kemanusiaan itu merupakan teras untuk menjadikan suatu organisasi itu bukan saja efisien tetapi efektif. Efektif dalam arti kata maknanya kalau kita ingin mengawal keberkesanan dan juga kecekapan satu organisasi itu, yang perlu diberi perhatian ialah soal-soal tentang human governance. Human governance ini kadang-kadang merujuk juga kepada soal-soal yang berkaitan dengan isu dalaman manusia, soal integriti, soal hal-hal yang tidak boleh semata-matanya dikawal oleh sistem ataupun prosedur. Tapi kadang-kadang dalam human governance ini dia juga merujuk kepada bagaimana isu dalaman manusia itu dapat mengawal dirinya sendiri. Yang itu juga pokok. Yang keduanya dalam human governance juga yang perlu dicekapkan yang ialah bukan saja hal-hal yang berkaitan dengan keberkesanan sistem, tapi juga keberkesanan manusia itu. Bila kita manusia itu merujuk kepada kompetensi. Jadi bila kita merujuk kepada kompetensinya, di situlah nanti bagaimana kemahiran, ilmu dan juga kecekapan itu akan meningkatkan kecemerlangan dalam organisasi itu. So itu di antara perkara-perkara yang pokok dalam human governance. Dan kalau kita refer dalam hal ini dalam pendidikan contohnya, dalam amalan terbaik dalam pendidikan, sudah tentu ini merupakan perkara yang lebih mendesak dan juga lebih penting. Sebab berbeza dengan organisasi korporat ataupun organisasi biasa, organisasi pendidikan itu dia akhirnya dia berkaitan dengan hubungan manusia dan manusia untuk menghasilkan manusia. Berbeza dengan organisasi korporat, dia urus hubungan kemanusiaan tetapi dia punya bottom line-nya itu ialah untung rugi. Tetapi dalam pendidikan dia tidak bincang soal untung rugi. Dia soal tentang bagaimana hubungan kemanusiaan itu diurus untuk menghasilkan manusia. Itu perbezaan yang paling besar. Sebab itu bila saya tekankan tadi, human governance dalam korporat itu penting, tetapi jauh lebih penting dalam institusi pendidikan. Sebab dia punya bottom line dalam pendidikan itu ialah menghasilkan manusia. So, jadi kalau kita untuk menghasilkan manusia, kita tidak menekankan human governance dalam sistem pengurusan kita, kita akan kehilangan banyak apa itu kata orang, fungsi teras dalam pendidikan. So, jadi saya rasa di situ pentingnya human governance itu tidak boleh hilang dalam institusi pendidikan itu. Jadi Datuk, bagaimana pula Datuk dapat menjelaskan unsur insaniah itu yang dikatakan sebagai amat penting dalam mengurus kepimpinan? Mohon Datuk jelaskan lebih lanjut. Silakan. Kita balik tanya soalan pokoknya. Kewujudan sekolah. Kalau kita ambil sekolah, kita jangan ambil PPD, JPN atau kementerian. Itu dah jauh di atas kan. Wujudnya Kementerian Pendidikan itu kerana ada Jabatan Pendidikan. Wujudnya Jabatan Pendidikan itu kerana ada Pejabat Pendidikan Daerah dari segi struktur pengurusannya. Dan wujudnya PPD itu kerana ada sekolah. Dan wujudnya sekolah itu kerana apa kita dalam sistem kita mewujudkan institusi persekolahan. Kita mewujudkan institusi persekolahan bukan kerana kita nak memberikan peluang pekerjaan kepada guru. Kita mesti ingat ya, kita mewujudkan sekolah itu kerana kita nak memastikan murid belajar pergi sekolah.
So jadi maknanya keugilan sekolah itu karena ada murid, bukan kita nak berikan ruang pekerjaan kepada guru. Dalam arti kata yang lain, kita mewujudkan sekolah bukan nak supaya guru mengajar. Asasnya fungsi sekolah itu untuk murid belajar. So jadi sebab itu saya katakan tadi, kalau murid itu sebagai kita punya hasil akhir kepada institusi persekolahan itu, dan hubungan guru dengan murid itu bukan hubungan yang berbentuk pentadbiran, tetapi hubungan kemanusiaan antara murid dengan guru. Dan kita mesti ingat ya, bila guru terlibat dalam pengajaran pembelajaran itu, asas kepada pengajaran pembelajaran itu ialah yang dipanggil asas kemanusiaan berdasarkan kepada kasih sayang. Bagaimana kita kasih kepada anak murid kita, kan? Kita caring kepada anak murid kita. Nah, baru timbul wujud pengajaran pembelajaran di situ. Jadi dalam arti kata yang lain, dikatakan pengurusan manusia itu dalam konteks pengajaran pembelajaran itu jauh lagi mendasar. Hubungan manusia dengan anak murid dengan kita itu kan, dalam pengajaran pembelajaran itu setiap hari kita berhadapan dengan murid kita bukan tengok kita tengok benda-benda yang asas, soal kehadirannya dalam kelas, apa masalahnya, masalah dia lapar ke, masalah dia sakit ke, masalah dia pening ke, emosinya tidak belajar, dia ada masalah di rumah. Itu merupakan asas-asas penting dalam kita punya keberkesanan dan juga kecekapan kita menghasilkan pendidikan yang terbaik kepada anak kita. Sekali lagi saya tekankan di sini, pengurusan human governance dalam konteks yang sekecil-kecilnya antara guru dengan murid pun jauh. Dan ini akan rentetannya akan menyebabkan kesan kepada hubungan guru dengan pentadbir dan keseluruhan. So di situ kita tengok. Sebab itu mau tidak mau human governance dalam konteks pendidikan ini jauh lebih mendasar dan jauh lebih penting dibandingkan institusi-institusi yang lain. Seterusnya Datuk, bagaimana Datuk melihat era digital dunia VUCA itu sendiri memberi kesan langsung kepada pengurusan kepimpinan pendidikan era masa kini, khususnya kepada pemimpin pendidikan di setiap peringkat? Silakan. Satu, kita mesti ingat, balik kepada tadi ya. Kalau kita bincang soal digital, kita tengok tentang kesan digital dalam pendidikan ini dari segi pengurusan. Kita dapati sekarang, kalau kita tengok perkembangan dunia digital ini, cara kita berfikir itu, kalau zaman yang sebelum digital itu kita panggil zaman industri gitu kan. Zaman industri itu kita dapati cara berfikir kita adalah cara berfikir yang terlalu centralized. Sistem kita, macam sistem kita sekarang lah, terlalu centralized. Cara fikir kita juga centralized. Sebab itu bila kita sebut cara centralized tu, maknanya kita terlalu terikat dengan struktur atas ke bawah tu, kita centralized kan. Yang kedua, pemikiran industrialized ni, yang industri ni, dia juga terlalu specialized. Terlalu specialized kan. Sebab itu kalau kita tengok, dia yang ketiga, dia terlalu, apa yang dipanggil, terlalu close. Tetapi dalam dunia internet, cara berfikir dalam dunia internet ni dia decentralized. Maknanya maklumat dan ilmu itu sudah merata. Kemudian yang kedua, dia juga open. Dan yang ketiganya, dia sudah pendemokrasian maklumat itu sudah jelas. Tetapi sekarang ni, dalam dunia yang dikatakan VUCA sekarang ni, yang volatile, uncertainty, apa semua ni kan, sudah wujud satu pemikiran yang dipanggil digital thinking. Bukan lagi internet thinking, digital thinking. Digital thinking ni dia mengambil kira juga ciri-ciri yang ada dalam pemikiran dunia internet itu, dan juga tetapi sekarang sudah lebih kata orang tu lebih cekap. Sebab pemikiran yang ada dalam digital thinking tu dia lebih jitu dan juga lebih intelligent, lebih bijaksana. Sebab dalam digital thinking itu sudah timbul apa yang dipanggil ledakan pembelajaran yang pelbagai itu.
bila dikawal oleh artificial intelligence contohnya kan, cara pembelajaran itu lebih terbuka, lebih multimedia dan sebagainya. So jadi kalau kita tengok ini, bagaimana dia memberi kesan kepada kepimpinan. Sebab itu dalam konteks baru ni, kepimpinan dia tidak boleh lagi menjadi tertumpu kepada diri dia saja. Sebab setiap orang dalam generasi baru ni, guru-guru kita, pegawai-pegawai kita, orang pun boleh akses maklumat dengan cepat dan dia boleh kemahiran yang pelbagai. Sebab itu kita tengok dalam dunia digital thinking, dunia sekarang buka ni, kita mesti bekerja secara kolaboratif. Ini salah satu yang paling penting dalam digital thinking. Collaborative working ini. Maksudnya kita tidak boleh membiarkan hanya kita je kontrol segala-galanya. Soalnya kita je yang tahu semua. Tidak boleh macam tu. Sekarang ni masing-masing boleh itu yang kita panggil decentralized leadership itu. Kita decentralized. Bukan saja maklumat itu decentralized, leadership juga decentralized. Jadi kebanyakan peranan kepimpinan pada ketika ini dia adalah kepimpinan yang lebih apa yang dipanggil distributif. Dipanggil distributif punya leadership. So jadi situ sekarang kalau kita tengok dalam dunia sekarang ni, dalam dunia pendidikan dia cepat adapt benda ni. Pemikiran distributive leadership ni sudah mudah dibincangkan. So maknanya di situ. Tetapi satu perkara yang paling penting dalam dunia digital ini kita kena faham ya. Apa yang saya panggil perennial ciri-ciri yang trust, yang dia tak kira dia dunia industri ke, internet ke, dan juga dunia digital ni, dan juga yang akan datang, ada beberapa ciri kepimpinan yang perlu ada untuk memastikan kepimpinan itu cekap. Sama ada dia distributif ke, kolaboratif dan sebagainya. Yang saya panggil ciri-ciri asas sebagai kepimpinan. Salah satunya ialah yang saya panggil moral purpose of leaders. Seorang leaders, kepimpinan itu dia mesti ada moral purpose-nya. Tanggungjawab moralnya. Dia mesti ada tanggungjawab moral. Dia faham tanggungjawab moralnya. Ingat tidak pada perbincangan awal tadi saya sebutkan, kenapa sekolah diwujudkan? Sekolah diwujudkan kerana kita nak memastikan murid datang sekolah belajar. Itu moral purpose kepada pendidikan. Kalau kita sebagai guru, sebagai pemimpin pendidikan dan pemimpin sekolah, tidak faham kenapa, the why part, the moral purpose kita yang ada itu, maknanya dia tidak wujud dalam diri dia. Tanggungjawab moral kepada kepimpinannya itu, dia akan memimpin sekolah itu secara mekanikal saja. Dia tidak ada roh pendidikan, itu tidak ada. Okey, apa dia ciri kalau kita anggap sebagai moral purpose pendidikan yang cut across zaman? Pertama, tujuan kita untuk mendidik itu kerana anak murid kita nak angkat dia punya maruahnya sebagai seorang manusia. Yang kita panggil tanggungjawab moral itu ialah mengangkat maruah anak didik kita. Setiap orang anak didik kita yang hadir ke sekolah itu mesti diangkat maruahnya. Itu yang kita panggil moral purpose. Dan kalau ini kita tidak lakukan dengan baik, kita akan gagal dalam sistem pendidikan kita. Bagaimana kita mengangkat maruah anak didik kita? Secara mudahnya kita boleh sebut, kalau dia datang ke sekolah, tujuan kita sebagai guru, pertama, kena pastikan anak didik kita itu diberi ilmu. Sebab kita tahu manusia itu hanya terangkat dia punya maruah dirinya kalau dia ada ilmu. Sebab itu kita beri dia ilmu. Macam-macam jenis ilmu kita beri. Sama ada berbentuk ilmu kemanusiaan ke, ilmu sains ke, dan macam-macam ilmu kita beri kepada dia. Daripada seasas ilmu kepada setinggi-tinggi ilmu. Dan ini tanggungjawab pertama. Yang kedua, kita kena beri dia kemahiran sebagai seorang manusia. Kemahiran yang paling asas contohnya, menulis, membaca, mengira. Bagaimana kita boleh menghasilkan seorang murid yang telah ber-6 tahun berada di sekolah rendah, tak tahu membaca, tak tahu menulis, tak tahu mengira? Maknanya kita bukan mengangkat maruah dia. Maknanya kita berlaku tidak adil kepada dia. Sebab itu, the moral purpose tadi itu, dia mesti boleh membaca. Sebab itu,
seorang guru, seorang pemimpin akan bergetar hatinya bila anak muridnya selepas 6 tahun tak boleh membaca. Kecuali dia tidak ada moral purpose dalam diri dia. Dia tidak rasa tanggungjawab. Dan yang ketiganya, bukan saja dia beri ilmu dan beri kemahiran ataupun kompetensi sebagai seorang manusia, tetapi juga dia perlu menerapkan nilai adab kepada anak didiknya. Sebab yang menyebabkan dia jadi manusia itu kerana dia ada adab, ada nilai sebagai seorang manusia. Jadi ketiga-tiga benda ini pada saya adalah asas untuk dia mengangkat maruah anak didiknya. Yang inilah yang menjadi tanggungjawab moral seorang pemimpin. So jangan lupa itu. Dan ini benda ini berterusan, tak kira di zaman apa pun. Zaman digital, tak digital. Kan? So jadi saya rasa itu di antara perkara pokok yang saya rasa dalam human governance, dalam sistem institusi pendidikan yang perlu dihidupkan semula, disemarakkan semua dalam jiwa pemimpin itu. Alhamdulillah Datuk telah menyentuh panjang lebar berkaitan dengan tanggungjawab moral setiap daripada kita, seorang yang dikatakan mendidik anak bangsa. Bagaimana Datuk dapat menjelaskan lebih lanjut berkaitan dengan perkara ini? Silakan. Paling mudah dalam dunia digital ini kan. Tapi urus dalam dunia digital ini selalunya dia, kalau kita ambil contoh, dia merujuk kepada dua keadaan saja yang sedang dilakukan ini. Yang pertama dalam bentuk communication, dalam bentuk communication kita ya. Yang satu lagi dalam berbentuk school climate ataupun persekitaran sekolah. Okay. Bagaimana? Kita ambil contoh yang sekarang di recent dalam PDPR ini. Kebanyakan kita menggunakan komunikasi secara digital sekarang ni. Kan, meeting secara digital, arahan pengarah secara digital, kemudian kita beri maklum balas secara digital, semuanya komunikasi kita secara digital. Tetapi yang ini, yang saya katakan kalau kita tidak menekankan kepada human governance, menyebabkan komunikasi kita lancar, pantas, cekap, tetapi dia akan mengurangkan ciri-ciri kemanusiaan itu. Contoh paling mudah. Bila kita dalam dunia sekarang, semua orang alami sekarang, meeting boleh adakan bila-bila masa. Kalau kita sebagai ketua, kita tidak mengambil kira ciri-ciri the human governance ini, kita meeting sampai pukul 12 malam. Kita tak mengambil kira orang itu di rumah ada keluarga. Dan kita punya meeting itu kadang-kadang dalam satu masa 2-3 meeting. Di mana kita punya ciri-ciri kemanusiaan kita dalam mengurus. Dalam keadaan biasa, tidak mungkin seorang itu boleh hadir 2-3 meeting. Tetapi dalam keadaan sekarang, sebab kita tidak menekankan kepada human governance itu, kita boleh mengadakan dalam satu masa orang itu hadir 3 meeting. Dia buka tiga benda dibuka sekali. Itu jadi pengalaman yang saya rasa sudah mula orang tidak mengambil the human governance dalam pengurusan dunia digital itu. Dan saya rasa itu perlu balik kepada asas. Pada kita sebagai manusia, kita tak boleh berkomunikasi secekap mana pun menafikan kepada human needs, kepentingan manusia. Sebab kecekapan manusia itu, cekap komunikasinya, tetapi semakin lama dia akan menurun kalau umpamanya needs asas kita sebagai manusia tidak dipenuhi. So saya rasa perlu diambil perhatian yang itu. Di sekolah pun begitu juga sekarang ni. Bagaimana arahan pengetua, arahan pemimpin sekolah, dia tidak mengambil kira kepada the human sides guru itu. Dia ambil kira kecekapan arahannya dan maklum balas yang didapat. Dan saya rasa sudah mula human governance dalam dunia digital ini tidak diambil kira. Kerana apa? Kerana kita sekarang dalam proses transisi dan masing-masing tengah adjust. Tetapi saya rasa sudah tiba masanya perlu ada etika untuk mengawal. Bila etika ini maknanya mengawal bagaimana kita mengurus meeting, latihan dan sebagainya. Kadang-kadang disuruh kita hadir kursus online. Dalam masa sama 2-3 kursus yang kita kena fikir. Itu juga satu benda yang saya rasa sudah mula membudaya dan tidak diurus dengan baik. Begitu juga di sekolah. Kan? Bila kita sekitaran sekolah itu kan kita nak mengadakan pengajaran pembelajaran yang cekap, menggunakan teknologi terkini, dunia digital, kita flip classroom. Tetapi
dalam masa yang sama kita sudah mula tidak mengambil kira uh, emosi manusia itu, keperluan manusia itu. Saya rasa di sinilah perlunya seorang pemimpin yang paham tentang the moral purpose pendidikan itu, dia mengambil kira benda ini. Sebab bukan kecekapan komunikasi, kecekapan pengajaran pembelajaran itu saja, tetapi bagaimana kita dalam masa yang sama mengambil kira the basic needs, keperluan dasar sebagai seorang manusia. Saya rasa itu pokoknya. Alhamdulillah Datuk telah menyentuh panjang lebar berkaitan dengan tanggungjawab moral setiap daripada kita, seorang yang dikatakan mendidik anak bangsa. Bagaimana Datuk dapat menjelaskan lebih lanjut berkaitan dengan perkara ini? Silakan. Pada saya satu saja. Kalau kita balik, sebab itu dalam pengurusan organisasi, masalah pertama timbul dalam urusan organisasi ini ialah bukan sangat soal sistem. Prosedur itu pada saya, ya betul, ambil fikiran. Tapi selalunya masalah dalam organisasi itu, dia berpunca dari hubungan kemanusiaan. Kita mewujudkan pelbagai sistem contohnya. Kita mewujudkan supaya tidak berlaku penyalahgunaan kuasa, tidak berlaku penyelewengan. Bukan kerana sistem itu tidak cekap, kerana manusia itu perlu dikawal. Jadi hubungan manusia itu menyebabkan soal integriti, soal kepercayaan, trust. Jadi kita, sistem itu hanya sebagai alat untuk membantu mengawal hubungan kemanusiaan. Tetapi kalau kita terlalu kepada sistem, hanya kita terlupa kepada mengawal manusia itu bukan saja daripada peraturan kepada sekelilingnya, tetapi juga daripada dalaman manusia itu kan. Sebab itu perlu ada keseimbangan di antara bagaimana kita menimbulkan tanggungjawab dalam diri seseorang itu, dan bagaimana juga sistem itu membantu. Sistem itu bukan bekerja mengawal, tetapi sistem yang ada di luar itu juga perlu memupuk tanggungjawab dalaman seorang manusia. Sebab itu contohnya dalam suatu organisasi, kenapa kita menekankan human resource. Human resource itu bukan saja kita berikan dia kemahiran untuk melakukan kerja, tapi bagaimana kita dalam itu kita juga memupuk dia punya keikhlasannya, memupuk rasa tanggungjawabnya, memupuk rasa simpati, empatinya. Yang itu tak boleh dikawal oleh sistem, itu dikawal oleh diri sendiri. Dan ini jauh lebih penting apabila berkaitan di antara guru dengan guru di sekolah. Sebab guru dengan guru di sekolah ini dia punya apa yang saya panggil, dia punya kuasa pengikat guru di antara guru di sekolah itu anak muridnya. Jadi bagaimana anak muridnya itu dapat benefit di antara hubungan yang baik di antara guru dengan guru, menyebabkan anak muridnya dapat kesan. Dan ini perlu dimainkan oleh pemimpin sekolah. So balik lagi benda ini, seorang pemimpin sekolah itu perlu memberikan tumpuan kepada hubungan kemanusiaan di sekolah. Dan hubungan kemanusiaan ini adalah central trust kepada human governance. Dan ini dia akan diikat jika sekiranya semua orang dalam sekolah itu mempunyai moral purpose yang sama. Okay, terima kasih sekali kepada IB Cawangan Sabah yang memberi kesempatan kepada saya untuk sama-sama berkongsi pandangan tentang isu human governance dan amalan terbaik dalam mencapai kecemerlangan dalam kepimpinan pendidikan, terutamanya dalam era digital dan juga era yang tidak menentu, yang volatile, uncertainty semua ini kan. So terima kasih sekali lagi lah atas kesempatan yang diberikan.